Salam sejahtera kami ucapkan kepada Cikgu Roslina selaku guru mata pelajaran sejarah kami dan rakan-rakan sekalian. Saya Angelica. Saya Natasha. Saya Erika. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan sejarah tingkatan 5 KSSM dalam bab 8 yang bertajuk Membina Kemakmuran Negara. 8.1 Pembentukan Dasar Ekonomi Baru DEB. 8.2 Pelaksanaan DEB. Pengenalan Dasar Ekonomi Baru DEB dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun. DEB dilancarkan melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama iaitu RRJP yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Dasar ini bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum, antara wilayah dan antara kawasan dalam wilayah yang sama. Latar belakang Majlis Perundangan Negara MAPEN ditubuhkan pada bulan Januari 1970. MAPEN ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan. Antara pakar yang terlibat termasuklah yang pertama Dr. Rais Saniman, yang kedua Dr. Jes Faalan, dan yang ketiga, Dr. Jack R. Parkinson. Matlamat DEB adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Antaranya, membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Seterusnya, menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Terdapat isu sosioekonomi semasa DEB dilancarkan, iaitu jurang sosioekonomi antara bumi putera dengan bukan bumi putera, jurang sosioekonomi antara pantai timur dengan pantai barat, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar, dan jurang sosioekonomi antara negeri. 8.2 Pelaksanaan DEB. Terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, antaranya meningkatkan taraf hidup rakyat. Di luar bandar, tumpuan diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa, nelayan, buruh, dan penduduk kampung baharu. Usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar. Program yang dilaksanakan termasuklah penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, serta pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Manakala di bandar, penduduk menghadapi kemiskinan disebabkan pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan yang membuka peluang pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Golongan ini juga disediakan dengan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa dan buku teks percuma, dan juga makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah. Rancangan Buku Hijau. Rancangan Buku Hijau Peringkat Kebangsaan telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Husin pada 20 Disember 1974. Matlamat rancangan ini untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Rancangan ini memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya, mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, peternakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Peranan agensi kerajaan.
Beberapa agensi kerajaan ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan rakyat dan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk semua kaum. Agensi ini juga memberi bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan kehikmatan nasihat. Antara agensi ialah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) ditubuhkan pada tahun 1971 untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan memodernkan industrian perikanan. Selain itu, Lembaga Pertumbuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu pekebun kecil, petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan koperasi. Selain itu, Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) ditubuhkan pada tahun 1971 untuk mengawal selia sektor padi dan beras serta menstabilkan harga padi. Pada tahun 1994 dikenali sebagai Beras Nasional (Bernas). Akhir sekali, pihak berkuasa kemajuan perkebunan kecil perusahaan getah (RISTA) ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu dalam penyelidik dan penanaman semula getah. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan Pembangunan Tanah. Pembukaan tanah baharu untuk pertanian dilakukan secara teratur di bawah FELDA. Mereka diberi tanah seluas 10 ekar untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Selain itu, terdapat kemudahan lain seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi FELDA yang dapat mengubah taraf hidup mereka. FELDA juga menjalankan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baharu untuk pertanian. Di Sabah, kerjasama FELDA dengan Yayasan Sabah telah membawa kepada pembukaan FELDA Wilayah Sahabat (Lahad Datu) dan FELDA Umas (Tawau). FELDA juga mengadakan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Outreach (SALCRA) untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Skim peneroka FELDA tidak hanya dikaskan untuk membantu Bumi Putra. Kaum Cina dari India juga diberikan peluang oleh FELDA untuk menjadi peneroka. Terdapat beberapa buah FELDA yang menerima peneroka pelbagai kaum seperti di FELDA Lura Bilut (Pahang), FELDA Keratong (Pahang) dan FELDA Sendayan Negeri Sembilan. Pembangunan wilayah. Terdapat 4. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan. Seterusnya, Urban Development Authority atau dikenali sebagai Perbadanan Bandar ditubuhkan pada tahun 1971 yang berperanan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baharu. Antaranya termasuklah pembukaan bandar baharu dan kawasan perindustrian di Bandar Tun Hussein On dan Bandar Baru Uda. Pemilikan modal saham. Usaha dilakukan untuk menambah pemilikan modal saham Bumi Putra dalam sektor korporat bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra melalui penubuhan permodalan nasional Berhad pada 17 Mac 1978. Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Bumi Putra dilancarkan untuk memudahkan kaum Bumi Putra memiliki saham dalam syarikat Berhad. Kaum bukan Bumi Putra turut diberikan peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan Amanah Saham Malaysia. Pengenalan industri kecil dan sederhana. Industri kecil dan sederhana merujuk industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Industri ini meliputi kraft tangan, makanan, pakaian, dan inabesa. Antara IKES yang berjaya termasuklah Best Farm Corp, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing, Sendirian Berhad, dan Faizah Marketing Sendirian Berhad. Pinjaman insentif dan nasihat diberikan melalui Bank Bumi Putra 1965, Perbadanan Nasional Berhad 1969,
Bank Pertanian Malaysia 1969 yang dikenali sebagai Agrobank, Skim Pinjaman Khas Pertanian 1970, dan Amanah Ikhtar Malaysia 1987. Pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Asas kepada latihan kemahiran ini diberikan sejak di bangku sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Pendidikan menengah atas dibagikan kepada 2 jurusan, yaitu akademik dan vocational. Bagi memenuhi keperluan ini, sekolah teknik dan vocational, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Marah ditubuhkan. Kursus kemahiran ditawarkan dalam berbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Misalnya, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki.